Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Huako. Ya, tuan-tuan dan puan, dunia ini penuh dengan cabaran. Sebelum kita tengok apakah cabaran yang dihadapi oleh Zahid Hamidi, sila subscribe ke Huako channel dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya upload video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, sila subscribe sekarang dan jom kita tengok berita dari artikel ini dari Syahabudin Hussein. Ya, berdepan 3 cabaran. Zahid Hamidi perlu segera menukar dirinya jadi pendekar yang berani. Wow, jom kita tengok. Sekurang-kurangnya ada 3 cabaran besar di depan Ahmad Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO sebelum berlangsungnya Perhimpunan Agung Parti itu pada 27 Mac ini. Pertama, melawan adanya cubaan yang dikatakan didalangi oleh beberapa pemimpin UMNO sendiri untuk mengubah keputusan Majlis Tertinggi UMNO yang telah bersetuju untuk tidak mengadakan sebarang kerjasama dengan Bersatu dalam pilihan raya umum 15 akan datang. Keputusan MT yang berdasarkan usul majoriti UMNO bahagian-bahagian itu telah dimaklumkan secara bertulis oleh Ahmad Zahid kepada Perdana Menteri merangkap Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Kedua, menangani tindakan curang 2 ahli Majlis Tertinggi UMNO yang dipercayai kerap membocorkan rahsia dan maklumat mengenai mesyuarat parti kepada pihak luar. Ahli Majlis Tertinggi berkenaan seorang lelaki dan seorang wanita sudah pun dikenal pasti hasil siasatan yang dijalankan oleh UMNO sendiri. Siapa dia? Ketiga, setelah sebelum ini Anwar Musa kerap kali melakukan serangan kepada Ahmad Zahid secara terbuka sebagai menunjukkan sikapnya yang pro Bersatu. Cabaran baru kini muncul melalui seorang lagi pemimpin UMNO iaitu pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perlis, Syahidan Kasim. Syahidan yang juga ahli Majlis Tertinggi UMNO dalam tindakan terbarunya telah menggugut bahawa UMNO Perlis akan bergerak sendiri dan tetap menjalin kerjasama dengan Bersatu sekalipun jika UMNO Pusat kekal dengan ketetapan putus hubungan dengan parti tersebut. Wow. Kalau Perlis buat keputusan mereka nak buang Perlis, maka buanglah, tegasnya. Ketiga-tiga cabaran itu adalah ujian besar buat Ahmad Zahid. Bukan sahaja kepada wibawanya selaku Presiden, tetapi juga kepada UMNO yang sedang dipimpinnya. Selain ketiga-tiga perkara tersebut difahami persetujuan memalukan Ahmad Zahid selaku Presiden UMNO dalam Perhimpunan Agung akan datang ini serta untuk menghancurkan UMNO. Ia juga amat jelas untuk memastikan Bersatu dan Muhyiddin terus kekal menguasai percaturan kuasa dalam politik negara melalui Perikatan Nasional yang diketuainya. Dengan yang demikian, mereka yang terkait dengan ketiga-tiga perkara itu tidak lagi mempunyai rasa sayang kepada UMNO dan pemimpinnya. Sebaliknya, kecintaan mereka lebih kepada pihak luar yang akhirnya akan memusnahkan masa depan UMNO sendiri. Cuma mengubah keputusan Majlis Tertinggi yang diputuskan berdasarkan usul majoriti bahagian-bahagian bukan saja tidak menghormati kehendak akar umbi UMNO, malah ia bermakna mahu membunuh masa depan parti. Dengan mengubah keputusan Majlis Tertinggi itu dan menjadikan Muhyiddin Azmin Ali serta Hamzah Zainuddin kekal berkuasa lagi, Bersatu hampir pasti akan menjadi pengganti kepada UMNO akhirnya. Perbuatan curang membocorkan rahsia dan maklumat mesyuarat Majlis Tertinggi kepada pihak luar selain tujuannya adalah sama untuk menghancurkan UMNO. Perlakuan ini adalah kecurangan yang tidak boleh diterima dan dibiarkan berterusan lagi. Elemen gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut dan api dalam sekam dalam apa perkara sekalipun adalah suatu pengkhianatan. Bahkan dalam peperangan, hukuman yang biasa kepada pelakunya adalah tembak sampai mati atau pancung kepala.
Yang paling buruk sekali ialah adanya pemimpin UMNO sendiri yang terang-terang mula berani mencabar parti dan institusi kepimpinan demi kepentingan pihak lain. Terutama perlakuan Syahidan yang mencabar parti dan ingin putus hubungan, sedangkan jawatannya sebagai pengerusi UMNO Polis pun lantikan. Ini adalah suatu kebiadaban yang mesti ambil tindakan. Sekarang ini yang ternampak menonjol melakukannya hanyalah Anwar dan Syahidan. Tetapi jika dibiarkan dan tidak segera dibendung, pastinya kerana faktor diberikan dedak jawatan atau habuan, tidak mustahil lebih ramai yang berani tampil menentang keputusan yang telah disepakati oleh parti. Akhirnya, parti akan jadi huru-hara dan musnah begitu saja. Maka dengan itu, Ahmad Zahid harus segera bertindak berani dan tegas dalam mendepani semua perkara tersebut. Biarpun Ahmad Zahid diperhatikan sinonim dengan watak lemah lembut, berhemah, berhati-hati dan suka mengalah sesuai dengan ciri-ciri darah Jawa yang mengalir dalam tubuhnya, namun sebelum lebih banyak cacing naik ke kepala, beliau mesti mengumpul segala kekuatannya untuk bertindak tegas menangani ketiga-tiga cabaran itu. Ahmad Zahid wajib menzahirkan watak pendekar dan menukar dirinya menjadi pahlawan yang sebenar, walau sering dikatakan orang pendekar Jawa lazimnya suka meletakkan keris di pinggan belakang. Kalau perlu gantung, pecat atau apa saja, jangan takut melakukannya kerana semua tindakan itu tidak lain adalah untuk kepentingan dan masa depan UMNO serta bagi mengelakkan parti dikuburkan oleh pihak lain. Yakinlah, akar umbi UMNO akan bersama beliau kerana mereka pasti mahu UMNO kembali berkuasa semula selepas pilihan raya umum 15 akan datang, manakala yang beria-ia mahu memberi nyawa kepada Bersatu hanyalah segelintir kecil pengkhianat yang memikirkan laba jangka pendek saja. Artikel ini di-sharekan oleh Syabrin.com. Wow. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan mengikuti perkembangan politik semasa di negara kita pada video akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Huako Channel. Sila subscribe sekarang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.